Sadiq ini adalah berprinsip sebab dia masih lagi pegang kepada anti hoi-hoi-ahoy. Yang lain semua hoi-hoi-ahoy. So if you're asking him to resign and vacate, you vacate your seat first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kita pergi kepada seorang lagi sosok politik yang hangat dibincang pada minggu ini, tidak lain tidak bukan sahabat karib saudara Syaril, iaitu Yang Berhormat saudara Syed Saddiq Abdul Rahman. I'm not the one who WhatsApp him. I'm not even on WhatsApp basis. Okay, moving on. Okay. So dia telah buat benda yang kita menjangkakan dia akan buat. Ya, dia telah officially keluar daripada bangku kerajaan, government bench, dan sekarang ni beliau adalah independent. Maksudnya dia tak masuk Perikatan Nasional. Kalau di parlimen tu dia duduk tengah-tengah lah. Dia bukan lagi identify sebagai ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan, dan secara langsung kerajaan perpaduan telah hilang majoriti 2/3. Apa pandangan Syaril? Lepas tu saya akan bagi teori saya lah, sebab hari ni saya banyak teori lah. Mount Rushmore dan macam-macam lagi lah. Ini. Dia dah buat apa yang kita jangka dia akan buat, dan dia terus diserang bertubi-tubi oleh Pakatan Harapan. Perikatan Nasional punya respon lebih kepada memuji dia, mungkin nak cuba pancing dan sebagainya. Tetapi bagi saya ini adalah satu pendirian yang cara yang beliau sampaikan adalah berasaskan prinsip dia lah. Mungkin ada orang akan sinis dan ada orang akan kata ini bukan prinsip dan sebagainya, tapi bagi saya dia lebih banyak tulang belakang lah daripada ramai orang yang lebih senior daripada dia. So whatever you say about him, at least he backed up his big talk. Apakah kesan kehilangan majoriti 2/3, Syaril? Saya rasa tak adalah kesan yang terlalu besar, in my opinion, sebab Saddiq pun dah jelas dia akan menyokong apa-apa agenda reform yang berasas. So jangan gunakan ini sebagai alasan mengatakan dia tidak mahu membantu penggubalan undang-undang baru ataupun pemindaan perlembagaan jika perlu. Jika benda tu baik, dia akan sokong. Bagi saya tak perlu untuk dia duduk di bangku kerajaan untuk benda-benda yang baik berlaku. Syaril, saya nak sentuh satu pindaan yang bakal dibuat, yang saya rasa belum lagi kita sentuh dalam Keluar Sekejap. Ada bayang-bayang kita dengar dalam kempen pilihan raya kecil di Pulai dan juga Simpang Jeram. Tapi seperti biasalah di Keluar Sekejap kita nak preempt benda ni. So seperti mana yang Syaril tahu, sekurang-kurangnya selepas 8 tahun boleh diadakan satu usaha untuk pindah sempadan pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tambah kursi. Ataupun ubah sempadan. Ya, dia boleh tambah kursi di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Tapi saya nak sentuh soal peringkat persekutuan sebab ramai yang tak tahu, ramai yang kata nak pindah sempadan ini, nak buat delimitation exercise or delineation, electoral delineation, perlu 2/3 di parlimen. Tak, sebenarnya tak perlu. Ya, sebab dia hanya perlu kepada pindaan biasa saja. Ya, kepada akta pilihan raya. Cuma kalau nak tambah ataupun kurangkan bilangan kerusi parlimen di setiap negeri dan di seluruh negara. Di parlimen kena ada pindaan perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan kita disebut 222 kawasan parlimen. So of course boleh buat limitation ataupun delineation tanpa pindaan, tetapi apa yang sebenarnya kita dengar daripada desakan bawah PH ni, penambahan kursi. Dan justifikasi mereka sangat-sangat jelas. Mereka kata kawasan-kawasan di bandar ni yang diwakili oleh DAP, PKR dan sebagainya, pengundi dia dah sampai 300,000. 250,000 lebih. Bangi, Puchong. So dia asing, takkanlah kita tak boleh minta supaya kawasan-kawasan ini dipecah. Tapi kalau nak pecah, perlu pindaan kepada perlembagaan. Dan dalam hal ini, tindakan Syed Saddiq adalah satu tindakan yang akan ada konsekuens. Sebab tak tahu sama ada dia akan memberi sokongan ke tidak. Sebab itu akan ada direct political impact kepada pilihan raya yang akan datang. Maknanya Saddiq dan sesiapa sajalah, bukan Saddiq saja, MCA, MIC perlu diyakini ataupun diyakinkan bahawa sebarang usaha untuk buat sempadan baru, tambah kerusi adalah perkara yang adil lah untuk mereka juga dan bukan hanya satu pihak. Dan jangan kita lupa juga, kalau kita dan episod akan datang akan kita bincang soal pembentukan Malaysia,
sebenarnya ada persefahaman bahawa kerusi-kerusi dekat Sabah dan Sarawak mestilah menghampiri 30% daripada kerusi Dewan Rakyat. 1/3. So kalau nak tambah kerusi katalah di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang dan sebagainya, you have to add seats in Sabah and Sarawak. And in fact more, right? And Because you're already under 35% now. It's under 1/3. Yeah. So ini semua perkara yang perlu kita monitor, dan sudah pasti keputusan Sadiq ini akan ada kesan kepada pindaan jika berlaku pindaan kepada perlembagaan nanti, dan something that we can continue to monitor. Tapi balik kepada teori saya, Syaril. What's the theory? My theory is this, okay? Kita tengok, saya bacalah antara komen-komen daripada PH. So Angkatan Muda Keadilan menggesa Syed Saddiq untuk mengosongkan kerusi Parlimen MUA. Dan kita tengoklah selepas itu banyak ataupun ramai pemimpin-pemimpin PH yang telah minta supaya Syed Saddiq vacate kursi MUA, sebab mereka kata Syed Saddiq menang atas sokongan pengundi terhadap PH. So basis argument ni adalah Syed Saddiq menang kerana pengundi di MUA sokong PH, dan sokong platform PH. Sebab itu dia bagi kepada Syed Saddiq. Nak dengar counter argument saya? Sure. Counter argument saya, patut ahli-ahli Parlimen PH yang letak jawatan. Sebab? Dan bukan Syed Saddiq. Sebab Syed Saddiq adalah ahli Parlimen yang jujur dengan polisi platform PH. Iaitu tidak bekerjasama dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Correct or not? Betul. Tak ada siapa yang ingat soal manifesto PH lah. You ingat manifesto PH? Tak. Orang undi PH pada pilihan yang lepas kerana hoi hoi ahoy. Itu lagu ultimate, hoi hoi ahoy, penyamun. Correct? Betul. So Syed Saddiq seorang saja hari ni daripada kumpulan PH dulu yang masih lagi pegang kepada prinsip tolak hoi hoi ahoy. Yang lain semua hoi hoi ahoy. So yang kena letak jawatan dan minta balik mandat daripada pengundi ni adalah PH, sebab they violated dia punya janji kepada rakyat. Boleh? Saya rasa teori ni logik. Teori yang nombor 2 ni logik. I mean of course this is said in jest. Bukanlah you minta untuk semua letak jawatan. No, tetapi kalau nak gunakan hujah tu against Saddiq, sebenarnya tengok diri sendiri. Sebab saya dah berulang kali cakap saya bukan penyokong utama Saddiq, tapi saya tak suka pembuli. I don't like bullies. Dan saya tengok Saddiq dibuli sekarang ni. Dan seolah-olah dia, orang kata dia yang sebenarnya tak ada prinsipal. Saya nak bagi tahu kepada Saitro PH ni, prinsip ejaan dalam bahasa Inggeris adalah principle, P-R-I-N-C-I-P-L-E, bukan P-A-L. Principal itu adalah pengetua, bukan prinsip. Okay? Guru besar. So get it right. Principle. Okay? So Saddiq ini adalah berprinsip. Sebab dia masih lagi pegang kepada anti hoi hoi ahoy. Yang lain semua hoi hoi ahoy. So if you're asking him to resign and vacate, you vacate your seat first. What do you think? No, I think fair point. Fair point. Sampai saya kena ulang dua kali. So saya rasa okay, just but very briefly, Syaril, on this issue, what next for Saddiq do you think? It's going to be tough. Dia mungkin akan sentiasa diserang dan mungkin tahap benci orang kepada lawan ini, dia akan jadi antara top 3, top 5 lah figura-figura yang akan diserang oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dia akan perlu mengurus bagaimana persepsi bahawa dia adalah Trojan horse kepada Tun Mahathir. Sebenarnya dia adalah ejen Perikatan Nasional. Biasalah dalam logik binary penyokong-penyokong terlalu totok Pakatan Harapan ni, kalau ada kritik Pakatan Harapan, maka secara definisinya anda adalah ejen Perikatan Nasional. So that is their 2D logic, right? So saya tengok mungkin Saddiq kena pandai uruskan perkara tu, sebab PN will be friendly to him, understandably. Dan dia kena tunjukkan, sebab antara serangan dakwaan penyokong PH ni adalah bila hal-hal PN ni dia diam.
Bila PN buat salah, dia tak cukup bersuara. Maka dia sebenarnya bukan independent. Sebenarnya dia adalah PN. Sebenarnya dia adalah Mahathir. Dan dia kena adjust dia punya approach untuk tunjukkan ada keseimbangan di situ. Kalau kita bercuti Syaril, katalah Syaril bercuti, saya pun bercuti dan kita malas buat KS virtually. Mungkin Sadiq dengan Hisham Jalil boleh Take over kejap. boleh? Okay, boleh. Okay. Yeah. Let's see what happens. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.